Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatuh. Fi bil muta'akhir. Kama fi ayatai idatil wafati wa ayatai al-musabira wa qad taqaddamat al-arba'. وكذلك إن كان خاصين أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث أنه توضأ ورش الماء وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما فجمع بينهما بأن الرش فيها للتجديد كما في بعض الطرق. Fa'in ulima tarikhu, sekiranya diketahui tarikh. Kita mengetahui tarikh, mana yang dulu. Nah, hadis ataupun ayat yang dahulu diturunkan, maka ayat itu dinasahkan dengan ayat yang terbarulah. Kama fi ayatai, sebagaimana di dalam dua ayat iddatil wafat wa iddatil wafat, iddah kewafatan, iddah mati suami. Wa ayatai al-musabirah dan ayat musabirah. Wa qad taqaddamatil arba', dan sungguhnya berlalulah oleh empat ayat. Jadi ayat yang kedua itu menasahkan ayat yang pertama itu kita dah sebut dah dulu. Dia dah sebut dah dulu ayat dia. Jadi kalau di antara dua ayat tu mana yang awal, mana yang akhir? Maka ayat yang awal tu menasahkan ayat yang terbaru tu, ayat yang terakhir menasahkan ayat yang terbaru. Kemudian wa kadzalika in kana khassaini, dan sedemikian lagi sekiranya kedua-duanya itu khas, yakni sekiranya kedua-dua dalil itu yang bertentangan itu khas. Kalau kedua-dua dalil yang ta'arud, yang bertentangan itu khas, fa in amkanal jam'u bainahuma, kalau mungkin untuk dihimpunkan di antara keduanya, yujma'u, dihimpunkan kama fi hadisin, sebagaimana di dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa tawadda'a, berwuduk, wa ghassala rijlaihi, dan Nabi membasuh kedua kakinya. Wa hadza masyhurun fi sahihain, ini hadis yang masyhur dalam sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa hadisin, dan dengan hadis annahu, bahwasanya Rasul SAW tawadda'a, berwuduk, wa rasyal ma'a ala qadamaihi, dan Nabi memercikkan akan air di atas kedua kaki baginda. Wa huma fi na'laini, sedangkan kedua-dua kaki itu fi na'laini, berada di dalam selipar. Kedua-dua kaki baginda berada di dalam na'al, dalam slipper. Wa rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Fajumi'a bainahuma, maka kedua-dua hadis ini dihimpunkan. Dua-dua hadis yang menjadi ta'arud ini dihimpunkan. Sekiranya mungkin untuk dihimpunlah. Jadi dua-dua hadis yang kita sebut tadi mungkin untuk dihimpunkan sekali.
Fajumi'a bainahuma, dihimpunkan keduanya, bi anna ar-rasya fi hali tajdid, dengan bahwasanya memercikkan itu fi hali tajdid, pada mentajdidkan wudu, kama fi ba'dhi turuq, sebagaimana pada sebahagian jalan, inna hadza anna hadza wudu'u man lam yahdis. Man lam yahdis, bahwasanya ini ialah wudu bagi orang yang tidak berhadas. Kan, fa in lam yumkin jam'u bainahuma, ni. Jadi di antara kedua-dua hadis itu boleh untuk dihimpunkan. Hadis yang pertama Nabi berwudu, kemudian Nabi basuh kaki. Hadis yang kedua Nabi berwudu, kemudian Nabi memercikkan air di tapak kaki dia. Jadi memercikkan itu untuk mentajdidkan. Malah hadis yang kedua itu dia mentajdidkan wudu, memperbaharui wudu. Jadi tak ada masalah lah, kerana boleh dihimpunkan. Kedua-dua hadis itu maka dihimpunkan. Kalau tak boleh dihimpunkan, sama juga, fa illam yumkin jam'u bainahuma, kalau tak boleh dihimpunkan di antara dua dalil yang menjadi pertentangan, menjadi ta'arud, lam yu'lam at-tarikhu, sedangkan tidak diketahui tarikh. Tarikh pun tak tahu mana di antara keduanya itu yang dulu, kan? Mana di antara dua dalil itu yang awal dan yang akhir, mana? Tak tahu tarikh ya. Jadi kalau tahu tarikh, settle. Berarti yang kedua itu menasahkan yang pertama. Ini tidak tahu tarikh, kemudian tidak boleh untuk dihimpunkan. Yutawaqqafu fihima, ditawakufkan, disenyap ya, dihentikan. Dihentikan ataupun didiamkan. Fihima, pada keduanya dalil, ila zuhuri murajjihin li ahadihima, sehinggalah zahirnya penguat di antara keduanya. Ini macam yang semalam lah kita baca, kan? Ada yang menguatkan dalil yang kita tak tahu mana yang dahulu dan tidak boleh untuk dihimpunkan, maka ada murajjih, sehingga ada murajjih. Misaluhu, contohnya, majaa, hadis yang datang, annahu sallallahu alaihi wasallam ila amma yahillu lirajuli min imraati wa hiya amma yahillu lirajuli min imraatihi wa hiya haidun, faqala ma fawqal izar, wa Abu Daud. Wajaa anhu, dan hadis yang datang, qala, berkata ya Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikaha, buatlah cek-cek sesuatu, illa nikaha, melainkan jima', ai al-wata'a, jima'. Rawahu Muslim. Jadi ini kan jadi ta'arud. Satu hadis Nabi kata apa? Halal bagi lelaki untuk menjima', halal bagi lelaki kepada isterinya yang berada di dalam haid. Nabi kata ma fawqal izar, iaitu yang di atas daripada kain. Izar ni kain lah. Di atas pada itu halal walaupun dalam haid. Hadis yang kedua Nabi kata isna'u kulla syai'. Buatlah semua benda, ikutlah nak buat apa pun. Dalam keadaan haid ikutlah nak buat apa. Illa nikah, melainkan jima' je tak boleh. Dia lebih khusus lah. Jadi ta'arud lah. Satu Nabi kata jima', satu Nabi kata di atas daripada kain, kan? Maka di sini terjadi pertentangan di antara dua dalil ini. Maka macam mana tidak diketahui mana dalil, mana hadis di antara kedua ni mana yang dahulu?
Tarikh dia tak tahu. Hadis ini mana yang dulu datang di antara dua hadis ini. Di antara dua hadis ini mana yang dahulu dah datang. Tidak diketahui. Lam yu'lam tarikh. Tak diketahui tarikh. Wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqal izar. Fata'arada fihi, maka terjadi pertentangan di antara dua dalil itu padanya. Fihi itu pada masalah wati, fihi itu fil wat'i. Farajaha ba'duhum, sebahagian ahli usul, sebahagian fuqaha. Farajaha ba'duhum at-tahrima ihtiyatan wa ba'duhum al-hilla li'annahu al-aslu fil mankuha. Sebahagian ahli para fuqaha ini mereka mengatakan haram. Mereka mentarjihkan haram. Kan? Tarjih kata haram. Ihtiyatan kerana apa? Ihtiyat kerana berhati-hati. Wa ba'duhum al-hilla, sebahagian para fuqaha mengatakan halal. Itu halal, ma fawqal izar itu halal. Di dalam ada dia kata apa? Walam yakun jam'u walam yu'lam fatwa anil amal biwahidin minhuma ila zuhuri mujawwa wa ihtiyat inda ba'di wa asalatin li inda ba'din qawluhu li anna al-asla ay fayustahab inda syakki fi tahrim wa ma dzakarahu asy-syari'u min al-khilafi sahwan minhu fa inna ma fawqa al-izar yajuzu istimna'u bihi bi ittifaqil ulama. Qala an-Nawawi fi syarhi Muslim bal hukiya bal haka jama'atun kasiratun al-ijma' alaihi ta'arudu fil haditsain al-madhkurain fil istimta'i بغير الوطء فيما تحت الإزار فإن الأول يهرمه والثاني يجوزه فرجع بعضهم كالشافعي تحريمه احتياطا وبعضهم كأبي حنيفة إله لأنه الأصلي في المنكوح. Jadi Imam Syafi'i lah ba'duhum itu termasuklah Imam Syafi'i mengatakan haram. Sebahagian mereka mengatakan halal, itu adalah bahagian mereka itu adalah seperti termasuk di dalamnya itu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i mengambil istisna sebab asal daripada istimta' itu, asal pada nikah itu halal. Jadi halal lah, ma fawqal izar itu halal. Dan itulah pandangan dalam mazhab pun memang macam tu lah. Pendapat Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim pun macam tu. Jadi isteri yang sedang haid itu halal, cuma sebagian ulama bagi makruh. Kan? Yang haramnya itu wati' je tak boleh. Li'annahu al-aslu fil mankuhati, kerana bahawasanya halal itu ialah asal fil mankuha pada isteri. Mankuha ni isteri. Wa in ulima tarikh, kalau diketahui tarikh, yang tu tak tahu tarikh, mesti kena ada murajjih. Berat ke mana? Kalau tak ada tarikh, dan kalau diketahui tarikh, nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhir kama taqaddama fi hadisi ziyaratil qubur. Kalau diketahui tarikh, maka hadis yang kedua, dalil yang latest, bahasa kita, dalil yang paling terbaru itulah menasahkan dalil yang lama. Contohnya seperti mana hadis ziarah kubur. Hadis ziarah kubur yang terbarunya ialah Nabi kita boleh. Hadis yang lama Nabi kita tak boleh. Maka bila ta'arud jadi pertentangan, satu kata boleh, satu kata tak boleh, maka dinasahkan yang baru, yang latest kepada hadis yang lama. Dalil yang lama dinasahkan. Kenapa dinasahkan? Kerana terjadi ta'arud dan diketahui tarikh. Kuntu an nahitukum an ziyaratil qubur
fazuruha. In kana ahaduhuma aman wal akharu khasan. Kalau salah satu keduanya itu am dan satunya lagi itu khas, fa yukhassul khas. Maka hadis ataupun dalil yang umum itu ditaksiskan dengan hadis yang am. Dalil yang am itu ditaksiskan dengan khas. Kataksisi hadis sahihaini, seperti mentafsir oleh hadis sahihaini fima saqatis sama al-usra, pada tumbuhan yang diairi oleh air hujan al-usra 10, bihadisihima dengan hadis keduanya, laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah, tidak ada pada 5 wasak. 5 wasak ni berapa dah sebut dulu? 500 kilo kan? 5 apa? Berapa kilo? 500 ya? 500 kilo dia sebut dulu kan? Lima khamsa usuk sadaqah kama taqaddam. Jadi itu yang khas itu dia mentafsirkan yang am. Mana yang khas? Yang khas tu khamsatu usuk tu khas. Hadis yang saqat sama'ul usra itu am. Maka yang am itu ditafsirlah, maksudnya seperti dinasahkanlah, tak pakai lagi yang am tu. Pakai yang khas tu lah. Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin. Kalau salah satu daripada tiap-tiap keduanya itu am min wajhin, am daripada satu sudut, wa khasan min wajhin, dan khusus pada satu sudut, fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka ditaksirkan akan umum tiap-tiap salah satu daripada keduanya dengan khusus yang lain. Yumkin zalika, sekiranya mungkin untuk ditaksirkan. Misaluhu hadisu Abi Dawud wa ghairihi, contoh seperti di dalam hadis Abi Dawud dan seumpamanya. Idza balagal ma'u qullataini fa innahu la yanjus, la yunajjisu ataupun la yanjusu. Apabila air itu mencukupi 2 kolah, maka air itu dia tidak bernajis. Maka hadis ini ditaksiskan dengan hadis Ibnu Majah wa ghairihi, al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu tidak dinajis oleh sesuatu kecuali sudah berubah dari sudut warna baunya juga warnanya. Fal awwalu khas. Hadis yang pertama itu hadis yang khusus. Kan iza balagal ma' qullatain, itu khusus. Fal awwalu khas bil qullatain, dia khusus dengan 2 kolah. Amun fil mutaghayyir, dia umum pada berubah. Jadi dia boleh khusus boleh umum. Ini dia panggil umum khusus min wajhin. Jadi hadis yang pertama itu dia boleh khusus pada satu sudut, pada satu sudut yang lagi dia boleh umum. Yang khusus mana? 2 kolah, itu khusus. Kemudian mutaghayyir, fa innahu la yanjus, dia umum pada berubah. Wa ghairihi wasani khas fil mutaghayyir. Hadis yang kedua itu dia khusus pada berubah. Am fil qullatain, dia umum pada 2 kolah. Wa ma dunihima. Fa khussa umumul awal, maka dikhususkan umum yang pertama bi khususis sani dengan khusus yang kedua, hatta yuhkama, sehingga dihukumkan bi anna ma'al qullataini, dengan bahwasanya air 2 kolah itu yang jusu bi taghayyuri, bernajis dengan sebab berubah. Wa khussa umumus sani, dan dikhususkan umum yang kedua bi khususil awali, dengan khusus yang pertama, hatta yuhkama, sehingga dihukumkan bi anna maduna qullataini, dengan bahawa air yang ketiadaan 2 kolah yang jusu bernajis ia, wa illam yataghayyar, walaupun dia berubah.
Jadi dia khusus dengan itulah. Fa illam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma. Kalau tidak mungkin untuk mengkhususkan umum pada tiap-tiap daripada salah satu keduanya bi khususil akhar, dengan khusus yang lain, uhtija ila tarjih, maka dia berhajat kepada tarjih bainahuma, di antara keduanya, fima ta'arada, pada barang yang ta'arud keduanya, pada barang yang bercecahkan keduanya, fihi padanya, misalu hadisu Bukhari, hadisul Bukhari, contoh seperti hadis Bukhari, man baddala dinahu, barang siapa yang menggantikan akan agamanya, mana orang yang murtad, faqtuluhu, naklah dibunuh akannya. Wa hadisus sahih annahu sallallahu alaihi wasallam naha, Rasulullah melarang an qatlin nisa, daripada membunuh wanita. Fal awal am fir rijal wan nisa, hadis yang pertama itu umum, Nabi kata orang yang murtad hendak dibunuh, sama ada lelaki ataupun perempuan, umum. Hadis yang kedua Nabi kata an qatlin nisa, itu khusus bagi perempuan. Fal awwalu amun fi rijal wan nisa khasun bi ahli riddah, hadis yang awal tu umum pada lelaki dan perempuan, khas dengan orang yang murtad. Khusus orang murtad lah kan, orang murtad dikhususkan untuk bunuh. Kemudian am pada mana? Am pada lelaki dan perempuan. Nabi tak kata lelaki ke perempuan, umum. Wasani khasun fi nisa, yang kedua dikhususkan pada nisa. Hadis yang kedua Nabi kata naha an qatlin nisa, hanya dikhususkan kepada perempuan. Amun bil jirbat, apa tu? Amun bil harbiyati wal murtadi, umum pada kafir harbi, perempuan yang kafir harbi. Wal murtadi, perempuan yang murtad. Jadi ada umum khusus min wajhin. Fata'arada fil murtadi, maka terjadi pertentangan pada murtadah, pada wanita yang murtad. Hal talu aula amla, adakah wanita yang murtad itu dibunuh ataupun tidak, kan? Warahu annaha tuqtalu, pendapat yang rajihnya bahwasanya perempuan yang murtad itu dibunuh. Habis. Jadi jelas lagi memang kita kena ni lah, kena ulang banyak sikit lah, ulang insyaAllah kita boleh nampak lah. Sekali lalu baca memang kena ulang balik. Kita muzakarah ni duduk saja tu, pokok kita ulang insyaAllah. Tu apa? Murtad awak. Kenapa? Perempuan bukan harbiyah ni, perempuan kafir harbi. Ni kita yang harbi, zimmi, muahad, musta'man. 4. Harbi, zimmi, muahad, musta'man. Kafir harbi, kafir yang menentang Islam, wajib, boleh kita bunuh. Kafir yang wajib perang, nak kata boleh lah, boleh bunuh kafir harbi. Israel, mereka yang menunjuk secara jelas menentang Islam. Yang kedua kafir zimmi, seperti orang kafir yang berada di dalam negara kita, orang kafir yang duduk di dalam pemerintahan orang Islam dan dia mengikut pemerintahan tersebut, tunduk, tidak kacau itu orang kafir zimmi. Kafir musta'man, kafir yang datang untuk meminta keamanan daripada negara Islam.
Dia datang minta tolong ataupun minta keamanan. Yang ketiga, yang keempat, kafir muahad yang ada buat perjanjian dengan Islam. Seperti negara kafir-kafir yang ada sekarang lah. Malaysia ada buat apa? Hubungan diplomatik kan. Dengan Australia ke, dengan New Zealand ke. Jadi dia ada buat ni lah, ada hubungan diplomatik. Itu muahad lah tu. Tapi dia tak menentang Islam. Dia buat, dia ada perjanjian dengan kita. Dia ada perjanjian sudut ekonomi ke, sudut pendidikan ke. Itu dia panggil muahad. Habis, kemudian kita masuk tajuk yang baru. Ijma' kan? Wa ammal ijma'u, dan adapun ijma' fa huwa ittifaqu ulama'i ahli al-asri. Ijma' ialah kesepakatan ulama' ahli al-asri, pada satu zaman, ahli pada satu masa, hukumil hadithah, di atas hukum yang terjadi. Fala yu'tabaru, maka tidak diperhitungkan, wafaqul awam, kesepakatan orang awam, lahum, bagi mereka. Bila ijma' ni bukan orang awam punya ijma'. Ijma' ni ulama' lah. Orang awam dia tak masuk di dalam ijma'. Kenapa mereka tidak masuk ijma'? Sebab mereka itu bukan daripada ahli ijtihad. Di dalam disebut akhirul ulama' wa 'allalahu ba'duhum bi annahum laysu min ahli ijtihad. Kerana orang awam itu mereka bukan ulama'. Jadi walaupun ada pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh awam, netizen itu tidak terpakai. Netizen lah ni, kalau sekarang kita netizen lah kan, netizen lah macam bila ada isu agama semua bakat bagi pendapat. Sepakat kami ahli netizen mengatakan hukum ini sekian-sekian. Dikira ujung ini tak boleh. Sebab apa? Mereka itu bukan ulama. Min ahli ijtihad, mereka juga bukan orang ijtihad. La ibrata biqaulihim, maka tidak diperhitungkan ucapan mereka itu orang awam. Kasabi wal majnun, sama aja seperti budak dan orang gila. Dia sama aja sepatutnya kita ni dengan budak-budak orang gila. Di kalam awam ni tidak dihitungkan. Jadi sebab tu bila mana orang awam dia cakap benda tak boleh. Tak boleh ambil pok lah benda tu. Wa na'ni bil ulama'i al fuqaha. Yang kami maksudkan dengan ulama ialah fuqaha. Fuqaha ni ahli-ahli fiqh. Wa hum al mujtahidun. Fuqaha itu ialah para mujtahid. Jadi mujtahid ni ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa, kan? Ada mujtahid mutlak tu ada dua kan, ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak mustaqil seperti imam yang empat. Mujtahid mutlak muntasib seperti anak murid. Kalau Imam Syafi'i seperti anak muridnya, Imam Buaiti, Imam ni, Buaiti itu termasuk dalam mujtahid mutlak muntasi. Bawah pada mujtahid mutlak muntasi, mujtahid mazhab. Kalau mazhab Syafi'i seperti Imam Haramain, Imam Ghazali, itu dia panggil mujtahid mutlak, mujtahid mazhab. Bawah mujtahid mazhab, mujtahid tarjih ataupun mujtahid fatwa. Dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dia macam hari tu tanya kan, Imam Rafi'i adakah kaulnya itu dipakai? Ya, memang dipakai dalam mazhab. Tapi ulama yang terkemudian kan, mereka tarjih balik kalau terjadi ta'arud di antara keduanya, Nawawi dan Rafi'i, maka didahulukan Imam Nawawi. Tapi sekadar
pandangan Imam Rafi'i itu boleh dipakai, memang boleh dipakai. Sebab dia kalau tak ada Imam Rafi'i mungkin tak jadi, tak keluar juga kitab-kitab Minhaj ni, sebab Minhaj itu daripada Muharrar. Kemudian Raudatul Talibin Imam Nawawi juga kan, daripada Fathul Aziz. Fathul Aziz itu Imam Rafi'i karang, dia syarahkan kepada Al-Wajiz Imam Ghazali. Al-Wajiz kemudian disyarahkan oleh Imam Rafi'i, nama dia Fathul Aziz Bisyarhil Wajiz. Kemudian diringkas oleh Imam Nawawi, nama dia Raudatul Talibin. Kemudian diringkaskan oleh Ibnu Muqri, nama dia Raudut Talib. Kemudian diringkaskan lagi oleh Syekh Zakaria Ansari, nama dia Asnal Matalib. Itu satu jalur. Satu jalur yang lain, Muharrar itu diringkaskan oleh Imam Nawawi, Minhaj. Kemudian Minhaj diringkaskan oleh Syekh Zakaria Ansari, Manhajut Tullab. Kemudian diringkaskan lagi. Tak ingat nama kitab apa, ada yang ringkaskan lagi. Kemudian Manhaj Tullab disyarahkan oleh Syekh Zakaria sendiri, nama dia Fathul Wahhab Bisyarhil Manhaj. Manhaj Tullab. Fathul Wahhab ya, yang dikatakan kitab yang payah. Di antara kitab ya. Nihayatul Matlab fi Dirasatil Matlab. Kenapa? Ya, kitab mazhab Syafi'i lah, cuma dia syarah kepada Mukhtasar ni Muzani, Buaiti Muzani. Muzani kan Buaiti ya. Muzani. Disyarahkan Nihayatul Matlab tu, kemudian diringkaskan oleh Imam Ali Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajih, Al-Khulasah. Anak murid dia lah, anak murid Imam Haramain dia ringkaskan, itu Imam Ghazali. Ni ada Ma'raq Kutub ni, berilah kitab penting tu, memang wajib lah bagi penuntut ilmu ni, wajib ada lah kitab-kitab penting tu. Minhaj, Ahli, Tufah, Nihayah, Mughni Muhtaj, Fathul Wahhab, I'anah, Syarqawi Tahrir, apa lagi? Bajuri, Fathul Qari, itu kitab-kitab yang orang kata apa? Kitab yang menjadi dirasah, tadris. Kitab-kitab tadris tu kena beli lah, buat rujukan. Cari zakat lah, minta zakat beli kitab. Okey, kemudian fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyin lahum. Tidak diiktibar, tidak diperkirakan, tidak dihitungkan muwafaqatul usuliyyin akan kesepakatan para ahli usul. Lahum bagi mereka. Ahli usul ni siapa? Tidak sebut tak? Fuqaha. Usuliyin ni Usuluddin kot noh. Di dalam pun tak tulis. Tak ada sebut pun di dalam.
fuqaha. Diiktibarkan ijma' itu ialah fuqaha. Wa na'ni bil hadisah al hadisah syar'iyyah, yang kami maksudkan dengan hadisah. Hadisah ni perkara yang tidak dinamakan ijma'. Kerana ijma' ni mesti hadisah syar'iyyah. Ya, mesti yang terjadi itu daripada perkara yang syarak lah. Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha. Qawli sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dhalalah, rawahu Tirmizi wa ghairuh. Dan bermula ijma' ummah ini ialah hujah duna ghairiha, ketiadaan selainnya, selain hujah. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati, tidak berhimpun oleh umatku, ala dhalalah, di atas kesesatan. Bukhari, riwayat Tirmizi. Jadi ijma' ni menjadi hujah lah. Bukan orang yang mengingkari ijma' kufur kan. Orang yang menjadi ijma' mengingkarinya kufur. Tak boleh. Ai batilu wa ma'na la yaqa' istima'uhum al-batil la amdan wala khata' fanafi dhalala an istima'ihim mustalzimun li'annahu haqqun fayakunu hujatan wa idhafatal ummah ilaihi tushiru bi ikhraji ghairihi min hadzal hukm wasyar'i ay ma ja'a bi sallallahu qawluhu wa bi ismati hadhihi al-ummah ay min al-isti'a ala batil ay dalla ala dhalika biha man yahtaju bi ittifaqihim. Orang ingkar ijma' ni bahkan menjadi kufur. Wa syar'u warada bi ismati hadhihi al-ummah li hadha al-hadis. Dan bermula syarak warada itu datang ya syarak bi ismati hadhihi al-ummah, dengan menjaga umat ini. Syarak datang jaga. Warada hadis wa nawihi, umpamanya wal ijma'u hujjatun 'ala al-'asr ats-tsani, dan bermula ijma' itu juga hujah, menjadi hujah 'ala al-'asr ats-tsani, di atas zaman yang kedua, wa man ba'dahu, dan orang selepas daripadanya, wa fi ayyi asrin kana, dan daripada mana-mana masa, kana ada ijma' min asri sahabah wa min ba'dihim, daripada zaman sahabat dan selepas daripada sahabat, itu tabi'in. Jadi ijma' ni sepanjang masa lah berlaku. Walaupun ijma' itu berlaku zaman sahabat, zaman kita, kita kena pakai apa? Jadi ijma' ni dia valid, kan? Dia valid tu sampai bila-bila. Wala yustaratu fi hujjiyatihi inqiradul asri, dan tidak disyaratkan pada hujahnya, kehujahannya ijma' inqiradul asri, runtuhnya masa, berakhirnya, berlalunya masa, bi an yamuta ahluhu, dengan bahawa matilah oleh ahlinya, ahli ijma' ala sahih, di atas pendapat yang sahih. Jadi walaupun ijma' zaman sahabat dah mati dah para sahabat, ijma' zaman tabi'in dah mati dah para tabi'in, dah wafat dah mereka itu, tapi ijma' mereka itu tidak dipakai. Itu tidak disyaratkan pada hujahnya inqiradul asli. Sukuti ahli adillatil hujjiyati anhu, kerana diam ahli dalil hujah anhu, daripadanya syarak. Waqila, dan dikatakan yustaratu li jawazi, dan dikatakan disyaratkan akan inqirad asri. Ada pendapat yang mengatakan disyaratkan inqiradul asri. Maksudnya ada pendapat yang mengatakan mesti mati dulu ahli yang ijma' tu baru jadi ijma', baru dikirakan ijma' kan. Okay, zaman tabi'in, zaman tabi'in yang ijma' tu mereka wafat, lepas wafat baru dikirakan ijma'. Itu pendapat yang qil lah, pendapat yang
awalnya tidak disyaratkan. Masa mereka hidup, mereka sepakat satu-satu perkara. Masa mereka hidup itu pun sudah dikatakan ijma' dah. Bukan selepas mereka wafat baru dikatakan ijma'. Kan? Macam kita lah, kita kata zaman sekarang ada ulama' 10 orang kita. Kita lah boleh 10 orang. Semua kata menetapkan satu-satu perkara. Kemudian kena tunggu 10 orang dulu wafat baru perkara yang mereka sepakat tadi dianggap ijma'. Itu di atas pendapat yang qil. Sebahagian ulama. Pendapat yang muktamadnya, maksudnya masa mereka masih hidup itu pun perkataan ataupun kesepakatan mereka di atas satu perkara sudah dianggap ijma'. Itu dia kata tidak disyaratkan inqiradul asri. Tak syarat. Ya, tetap dikirakan ijma' juga. Asalkan mereka itu ulama' lah. Di dalam kan dia kata tadi, fuqaha. Fuqaha ini boleh jadi ulama'. Kan, sebahagian mereka kata ahli ijtihad. Jadi, gitulah. Jadi, ulama' yang ada pada masa kita ni, semua mereka sepakat. Maka adakah benda itu dikira ijma'? Ijma'. Ijma' pada zaman sekarang lah. Kan? Kalau itu tidak dianggap ijma', mana kalau kata berbeza, contoh pendapat mereka berbeza dengan ulama' yang lain di Mesir ke, di mana ke, itu dipanggil ittifaq. Di bawah ijma' tu ittifaq. Kalau ijma' ni seluruh dunia. Satu masa ni kita ni satu kurang ni semua ulama' sepakat. Itu dia panggil ijma' lah tu. Tapi ada yang sepakat, ada yang tak. Itu dia panggil ittifaq. Bawah pada ijma' tu dia panggil ittifaq. Makna ittifaq je ni. Malaysia kata muzakarah fatwa Malaysia macam ni. Tiba-tiba Indonesia berbeza. Itu tak panggil ijma', dia panggil ittifaq lah tu. Kan macam haram rokok pun dia tak ijma' pun. Bukan ijma' kan haram rokok tu. Dia bukan ijma'. Jadi sebab tu. Sebab apa? Ada ulama yang mengatakan tak haram. Ini haram rokok tu bukan ijma'. Jadi bila mana benda itu bukan ijma', kalau langgar, tak ada masalah lah. Yang tak boleh tu langgar ijma' kan. Fatwa apa lagi dalam fatwa-fatwa baru ni? Apa? Fatwa apa lagi yang baru? Fatwa kontemporer. Vaksin. Vaksin. Vaksin COVID. Ijma' agak? Dah lah kan? Ijma' agak tu? Tak kan? Ada yang kata tak apa, boleh. Ada yang tak boleh kan. Apa lagi? Bank konvensional. Kan sekarang kan ada bank konvensional kan? Viral baru ni bank konvensional. Bukti wilayah kata orang yang bekerja di bank konvensional bertaubat lah kerana
mereka berada di dalam benda yang haram lah. Sebab pendapat apa? Haram. Bank konvensional tu kerana ada unsur riba. Jadi kejar dengan bank tak boleh lah kita seolah rida dengan maksiat lah. Rida bil maksiati maksiatun lah. Ini haram. Tapi ada ulama kata yang menghalal atau bank konvensional ni boleh. Ada pendapat ulama yang katakan boleh. Ya, termasuk pendapat pada beberapa ulama di Mesir. Tentang hari Jumaat tentang duit kan, duit tu bukan ribawi. Wang kertas ni bukan item ribawi. Pendapat saya hari Jumaat dia kata bukan item ribawi duit ni. Dia banyak lagi lah. Kalau benda yang tak sepakat ulama tu, kalau kita ikut pun tak ada masalah lah. Nak ikut kita lah, nak ikut yang mana. Tapi tengok ke buruk lah wakil kalau kita duduk di negeri kita kan ada orang yang menjaga institusi fatwa. Jadi kita ikutlah institusi fatwa yang berada di negeri kita. Itu je. Kita di Negeri Sembilan, ikut ini Sembilan, tak ada masalah. Jangan bagi pening lah kepada masyarakat awam. Itu je. Tapi bila mana kita nak berpakai kepada yang lain, tak ada masalah lah. Tapi fatwa. Bila mana nak beritahu kepada orang awam, beritahulah dengan fatwa semasa yang setempat. Kan? Itu yang terbaiknya. Tapi kerana kita alim, contoh kita tahu pendapat ni, boleh, tak ada masalah nak bertaklid. Bahkan nak bertaklid kepada selain mazhab 4 pun, sebahagian ulama kata boleh. Syaratnya bukan untuk difatwakan. Kita untuk beramal diri sendiri, kita tahu ada pendapat ni. Boleh. Dalam Hasyah Bajuri dia dah sebut. Di luar mazhab 4 boleh. Apalagi kita nak bertaklid dengan salah satu mazhab 4, lagi boleh lah. Kita Syafi'i nak bertaklid dalam satu masalah ni, nak taklid kepada mazhab lain, boleh. Tapi ada cara dia. Lah, bukan main rojak lah. Ada cara dia lah. Salah satunya jangan sampai terjadi tatabuk rukhas, kan? Mencari-cari yang mudah. Tatabuk rukhas ni cari yang mudah. Ni mazhab ni mudah, mazhab ni mudah, ambil ni. Kan, lepas tu tarbiah. Tak boleh lah. Kita tetap kena bertaklid. Taklid dengan salah satu mazhab. Tapi bila mana ada perkara-perkara yang kita nak keluar, kan, disebabkan masyaqqah dan seumpamanya, boleh. Taklid. Dan memang banyak pun kita keluar. Zakat fitrah tu pun kita dah keluar dah daripada mazhab Syafi'i, kan. Zakat fitrah pakai duit. Banyak dah. Kalau bab muamalat lagilah banyak. Kita baca muamalat kontemporer ni, lagi cukup banyak. Jadi yang kita tengok yang mencabar dalam pengajian syariah ni untuk zaman sekarang muamalat kot. Jadi muamalat ni kalau kita baca kitab roh pun, kita mesti kena relate dengan zaman kita. Kena relate banyak lah sebab banyak sangat perubahan yang berlaku untuk fiqh. Banyak berlaku perubahan pada bab muamalat. Bab muamalat ni memang banyak berlaku. Kalau bab ibadah tak ada sangat, kan? Apa yang berubahnya sama, kan? Bab munakahat pun tak banyak berubah. Bab jinayah pun banyak. Yang paling banyak muamalat. Ni apa Bitcoin lah, apa kripto lah.
Macam-macam tu kita kena baca lah. Sebab tu kita ni bila mana kita mengaji turas, yang moden pun kita kena baca. Fatwa-fatwa yang moden kita baca. Barulah kita itu jadi luas lah sikit kan. Tidak kita baca turas saja, moden kita tak baca. Fatwa-fatwa terbaru tentang apa? Bitcoin. Orang tanya ni payah juga nak jawab mana. Mana ada Bitcoin dalam kitab turas. Cuma dia boleh direlate lah, maksudnya okey di dalam ini apa direlate dengan istilah-istilah itu bolehlah direlate. Okey, kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Macam mana tu? Caranya. Ya. Itu pun salah satu daripada apa fatwa-fatwa kontemporer juga tu, kontemporer tu. Salah satu daripada perubahan hukum. Salah satunya tu. Dulu tak sah mesti kita kena ada pakai duit kan kalau jual beli. Bukan duit maksudnya ada akad apa semua. Lah ni akad pun tak ada. Beli online Shopee. Macam mana tu kalau ikut kan tak sah kan? Itu bukan kalau ikutkan saya tak sah, tapi ada penyebab yang menyebabkan kata sah. Dia beli online ni eloknya dia bukan beli online saja, pembelian apa yang kalau ikut hukum asal tu syarat sah jual beli kita buka kita rekod semua. Mesti ada ijab kabul kan? Ijab kabul kan jual beli tak? Aku beli, aku terima, aku jual, penjual kata aku jual, pembeli kata aku beli. Itu rukun tu, mana rukun tu wajib. Itu macam mana? Kita beli hari ni, kita pergi beli nasi lemak. Nasi lemak RM2. Kita buka dompet bagi RM2. Lepas tu apa kita kata? Tak kata apa aku jual, aku beli. Terima kasih. Terima kasih kan? Orang beli kita terima kasih, orang tu apa? Terima kasih. Adakah boleh diiktibar dengan hati? Dalam hati dia aku beli, aku terima, tak boleh. Kalau ikutkan memang kena lafaz. Maka itu ada ulama dia kata baik itu dia dikiaskan dengan baik mu'atah. Sahlah kalau kita ikut baik mu'atah. Baik mu'atah ni yang jual beli yang tidak ada akad jual beli. Itu bai'ul mu'atah. Jadi kalau kita beli Shopee, bolehlah kita kata kita hukumkan pembelian Shopee itu dengan bai'ul mu'atah. Boleh ya? Walaupun kita tak ada pembeli kata jual, pembeli kata aku beli, penerima kata aku jual, dekat Shopee tu, ataupun kita masuk beli kat mesin kan, masuk duit RM1 keluar air Coca-Cola. Green tea semua tu. Teh lemon tea. Itu boleh kita katakan, kita ihtimalkan ataupun kita hukum bawa dia kepada bai'ul mu'atah. Boleh. Bai'ul mu'atah Imam Nawawi kata sah. Tapi ada ulama yang meletakkan syarat bai'ul mu'atah ni mesti benda yang murah je. Kalau benda yang mahal tak sah. Tapi Imam Nawawi sah semua. Pendapat Imam Nawawi bai'ul mu'atah ni sah. Dan ada pembelian itu harganya murah ataupun pembelian itu harganya mahal. Itulah memang kita kena banyak membaca lagi. Bab muamalat ni memang mencabar, kita kena luaskan kan, kita luaskan lagi. Sekadar kita baca turah tu satu. Kemudian kita kena baca isu-isu semasa ni. Fatwa-fatwa yang baru ni kita kena baca juga. Supaya
pengetahuan kita pun jadi luas berkembang. Wallahu a'lam. Dah?